Heboh satu Malaysia pada tahun 2012 lalu kononnya ada pihak telah menemui terowong yang dibina oleh pihak Jepun yang terletak di kampung Sungai Nyiur, Palembang, Tumpat, Kelantan. Disebabkan dakwaan itu, ramai pihak yang berkampung di kampung terbabit semata-mata ingin melihat terowong yang sesetengah pihak mendakwa terowong tersebut adalah laluan bawah tanah sehingga ke Tabai, Thailand. Tidak kurang pula yang mendakwa terowong itu mengandungi khazanah bumi yang paling berharga. Kalau tidak emas, mungkin juga biji besi. Malah tidak kurang juga yang memberikan saranan supaya pengunjung ke situ perlu berhati-hati kerana dibimbangi terdapatnya bom peninggalan zaman Jepun yang tidak meletup tetapi masih aktif. Ketika wartawan Siar TV menjengah ke kampung terbabit pada 17 Ogos 2013 lalu, salah seorang warga emas, Muhammad Nur Awang atau lebih dikenali sebagai Pak No yang merupakan penduduk di kampung terbabit menafikan wujudnya terowong di kampung berkenaan ketika zaman Jepun itu. Katanya, dakwaan kononnya wujudnya terowong yang terletak berhampiran dengan landasan kereta api di kampung Sungai Nyiur itu adalah beberapa buah perigi milik Jepun semata-mata. Katanya bukannya terowong tetapi perigi yang dibina oleh pihak Jepun menggunakan tenaga pemuda-pemuda Melayu dari kampung ini, katanya. Tambahnya, salah satu punca 4 buah perigi itu digali di kawasan itu disebabkan sejak awal lagi pihak Jepun telah pun membina penginapan ini berek pekerja di mana kesan tapak penginapan terbabit masih lagi wujud sehingga hari ini. Beliau mengetahui cerita ini disebabkan ketika Jepun menjadikan kawasan berkenaan sebagai penginapan pekerja, beliau ketika itu masih kanak-kanak dalam lingkungan usia kira-kira 6 tahun yang menjadi penjajah kuih-kuih tradisional Kelantan kepada pihak Jepun. Menurutnya lagi, di kawasan lapang berhampiran dengan perigi yang didakwa terowong itu adalah tempat longgokan biji besi yang didatangkan dari lombong biji besi yang terletak di kampung Pangalama yang kini kampung biji besi dalam daerah Macang, Kelantan. Katanya pembinaan perigi amat perlu bagi pihak Jepun untuk mendapatkan bekalan air yang disalurkan dari Sungai Palembang. Adalah amat mustahil bekalan air diperolehi terus dari sungai berkenaan kerana dianggap jauh. Justru dengan pembinaan perigi tersebut, dapatlah bekalan air diperolehi dengan mudah. Pak Ano menambah, selain itu kampung itu juga amat tersohor di zaman Jepun apabila diwujudkan bengkel membaik pulih kereta api. Ini katanya, apabila kereta api mengalami kerosakan akan dibawa ke tempat itu. Justru penggunaan air yang banyak amat diperlukan untuk tujuan mencuci peralatan yang kotor dan tercemar. Sebuah perigi besar selain 3 perigi lain di kawasan yang sama masih wujud sehingga hari ini yang terletak berhampiran dengan kediaman Pak No. Menurutnya lagi, kawasan simpanan biji besi di kawasan lapang itu dikenali sebagai Pinako dan boleh jadi juga dianggap sebagai bengkel kereta api Jepun. Selepas beberapa dekad lamanya biji besi yang lelonggok dan disimpan di kawasan lapang di kampung itu sehingga ketinggiannya mencecah pokok kelapa, akhirnya biji besi yang dimasukkan itu terus dibawa ke tempat memproses dan mencairkannya yang terletak di kampung Baru Nelayan, Tumpat, Kelantan untuk dibawa terus ke negara matahari terbit itu. Akhirnya kawasan lapang itu menjadi kosong. Katanya lagi, perigi itu digali sebagai sumber air minuman pekerja-pekerja dan untuk bekalan ke penginapan kerja itu. Jika perigi tidak disediakan, bagaimana bekalan air bersih dapat diambil? Kata Pak No, kesan pejabat atau bengkel membaik pulih kereta api tidak lagi wujud hari ini. Namun, tapak bangunan dan berek pekerja masih ada kesannya yang terletak berhampiran dengan perigi kedua, ketiga dan keempat. Manakala sebuah lagi perigi sebagai tempat mengisi minyak atau tapak minyak kereta api itu pula terletak berhampiran dengan Balai Polis Tumpat. Pak No menambah, Jepun tidak mempunyai masa untuk membina terowong kalau berdasarkan kepada kelengkapan mereka di negara ini berbanding di negara mereka. Katanya, Jepun hanya mampu menggali perigi itu lalu memasang beberapa batang paip dari Sungai Palembang untuk digunakan di kawasan berkenaan yang menyedut air sungai ke dalam perigi tersebut sebagai lubang nafas. Menurutnya lagi, ketika serangan Jepun di kampung terbabit, banyak bom digugurkan oleh tentera utara Jepun.
Namun, sebiji bom yang digugurkan ketika itu menyebabkan landasan kereta api musnah. Malah didakwa 2 biji bom yang digugurkan di kawasan sekitar kampung Sungai Nyur itu didapati tidak meletup dan bom itu kemudiannya ditemui oleh beberapa penduduk dari kampung terbabit. Namun, 2 bom itu kemudiannya diletupkan oleh pihak British setelah dilaporkan oleh penduduk-penduduk kampung kepada tentera British selepas pihak berkenaan mengambil alih dari tangan Jepun yang telah menyerah kalah pada tahun 1945. Justru jelaslah 4 buah perigi yang terdapat di kampung Sungai Nyur, Palembang, Tumpat, Kelantan dan sebuah lagi di Tumpat bukanlah terowong sebagai laluan bawah tanah pihak Jepun. Sifat terowong sebenar ialah mendatar atau memanjang, malah mempunyai tangga di dalamnya jika ia dibina secara menegak. Penulis difahamkan, 2 daerah di negeri ini yang didakwa mempunyai terowong terletak di kampung Bukit Besi, Temangan Lama, Macang dan di Batu Melintang, Jeli, Kelantan.